Okey, cikgu sambung bahagian kedua untuk hari ini, iaitu pembinaan negara bangsa yang berasaskan daripada yang telah dibentuk pada abad ke-19 yang bermula di negara Eropah. Iaitu kita tengok contoh negara yang pertama yang bermula dengan pembinaan negara bangsa ialah negara Itali. Okey, ini gambar Count Camillo Benso di Cavour yang merupakan tokoh yang memainkan peranan penting untuk menyatukan negara bangsa Itali. Okey, Itali pada asalnya dia terbahagi kepada beberapa wilayah. Dia ada banyak wilayah. Di bahagian utaranya ada wilayah Venetia dan Lombardi. Wilayah Venetia dan Lombardi ini masih dikuasai oleh orang Austria. Jadi orang Itali dia mahu menyatukan wilayah mereka di bawah satu pemerintahan. Dan orang Itali mahu menghalau orang Austria dari bumi Itali. Jadi apakah tindakan Count Camillo Benso di Cavour? Yang pertama, Count Camillo telah menggunakan amalan realpolitik untuk menyatukan negara bangsa Itali. Apa maksud realpolitik? Kita tengok dulu. Realpolitik, tengok bahagian bawah nota ni lah. Realpolitik dipelopori oleh tokoh yang bernama Niccolo Machiavelli dalam bukunya The Prince. Amalan realpolitik ini menawarkan apa sahaja cara, boleh guna apa sahaja cara untuk capai matlamat. Contohnya boleh guna cara tipu hela, kekerasan bersenjata, peperangan untuk mencapai matlamat politik. Inilah cara yang digunakan oleh Count Camillo Benso di Cavour, iaitu kaedah realpolitik. Dan beliau sangat menyanjung penyataan Itali berlandaskan pemerintahan monarki, iaitu pemerintahan beraja. Dan beliau telah mewujudkan kerjasama dengan pemerintah Perancis, iaitu Napoleon III, bagi menentang Austria pada tahun 1860. Dan hasil bantuan tentera Napoleon III ni, Itali telah berjaya menewaskan Austria. Dan yang keempat, Count Camillo Benso di Cavour telah mengadakan pungutan suara rakyat. Dan dia telah berjaya memperoleh sokongan majoriti rakyat Itali untuk menyatukan Itali. Dan kesan kerjasama, Itali dia telah membantu Prusia untuk menewaskan Austria. Wilayah Venetia telah dipulangkan semula oleh Prusia kepada Itali. Dan apabila Perancis mengundurkan tenteranya dari Rom, Count Camillo telah menyatukan pula Rom dan Itali dan membentuk negara bangsa Itali. Jadi terbentuklah negara bangsa Itali. Negara yang berasaskan satu bangsa sahaja, iaitu bangsa Itali. Dan contoh negara yang kedua yang di Eropah, yang negara bangsa yang pertama yang telah dibentuk di Eropah ialah negara Jerman. Ini tokohnya yang telah memainkan peranan penting untuk menyatukan negara Jerman, iaitu Otto Edward von Bismarck. Okey, Otto Edward von Bismarck juga mengamalkan kaedah realpolitik serta politik darah dan besi. Darah dan besi maksudnya peperangan lah, untuk menyatukan negara Jerman pada tahun 1871. Apakah kaedah yang digunakan oleh Bismarck? Bismarck menggunakan taktik tipu hela, pemalsuan dokumen, provokasi, penipuan dan ugutan untuk mencetuskan perang. Matlamat Bismarck ialah untuk menyatukan Jerman. Dan rakyat Jerman dia bersedia menerima sistem kediktatoran. Diktator ni maksudnya kuasa penuh di tangan Bismarck lah untuk buat keputusan. Dan dia boleh guna apa saja cara. Dan Bismarck telah menggunakan isu membenci kuasa asing untuk memenangi dan membangkitkan semangat rakyat Prusia. Bismarck ni sebenarnya seorang peguam dan pernah berkhidmat dengan perkhidmatan awam dan duta Prusia di Rusia dan Perancis, serta pernah menjadi Perdana Menteri. Okey, itulah dia dua buah negara di Eropah yang bermulanya konsep negara bangsa, iaitu negara Itali dan Jerman. Okey, kita tengok di Madinah. Pembentukan negara Islam yang pertama di kota Madinah oleh Nabi Muhammad SAW.
Pembentukan kerajaan Islam di Madinah ialah contoh penyatuan melalui prinsip Islam. Ya, Nabi Muhammad dia menyusun dulu perlembagaan sebelum mengasaskan kerajaan Islam, iaitu baginda menggunakan cara diplomasi, musyawarah dan permufakatan, dan baginda telah berjaya membentuk kerajaan Islam. Piagam Madinah juga telah menyatukan penduduk berbilang kaum, iaitu orang Yahudi, Kristian dan Arab. Jadi kerajaan Islam di Madinah telah membuktikan bahawa kejayaan pembinaan kerajaan tersebut disebabkan oleh amalan kerjasama dan pemufakatan antara pemimpin dengan pemimpin dan antara pemimpin dengan rakyat. Jadi ini sangat berbeza lah dengan pembentukan negara bangsa di Eropah yang menggunakan kaedah real politik. Dan pembentukan negara kita Malaysia adalah berkat kebijaksanaan pemimpin dan tidak melibatkan pertumpahan darah. Kemerdekaan negara kita dicapai melalui rundingan, pakatan murni dan tolak ansur antara 3 kaum terbesar di negara ini. Okey, jadi setakat itu sahaja untuk hari ini. Nanti kita akan sambung lagi tajuk pembelajaran kita untuk bab 3 ini. Jadi selepas ni cikgu akan hantar latihan. Selepas pelajar tonton video ni, cikgu akan hantar satu latihan untuk pelajar berkaitan tajuk yang pelajar pelajari ini. Okey. Sekian, terima kasih.